kejadian telah menunjukkan kepada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Secara rohaninya kita sudah pun memaklumi segala yang kita lihat ini menunjukkan refleksi kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan segala sesuatu yang begitu hebat di hadapan kita. Perkataan nutfah pula mengandungi banyak makna. Antaranya makna sperma, dan ada pula yang memahaminya sebahagian daripada sperma. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sperma yang dijadikan dalam air mani manusia golongan lelaki ini akhirnya akan menjadikan proses persenyawaan bertemu dengan ovum, dengan telur, sel telur yang ada dalam rahim seseorang perempuan yang ada di pinggir rahim. Allahu a'lam. Ini adalah penjelasan dari sainsnya, tuan-tuan lebih faham. Alaqah diartikan sebagai satu darah kental, darah yang warna sangat merah. Jadi sudut embryologinya, sudut embryo apa ilmu memahami kata alaqah ni dalam arti kata sel-sel janin yang melekat pada dinding rahim setelah berlakunya pertemuan atau persenyawaan di antara sperm dengan ovum itu. Jadi sel-sel ni kemudian yang pada mulanya satu kemudian berpecah menjadi beberapa sel yang makin hari makin bertambah banyak kompleksnya kejadian manusia ni sehingga bergerak ke arah dinding rahim, tenggelam, selanjutnya menimbulkan menjadi proses yang berikutnya dalam ilmu yang manusia semua tahu, kejadian manusia itu sendiri. Perkataan tiflun dalam bahasa Arab, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kata Imam Raghib Al-Asfahani, merujuk kepada anak yang belum tumbuh, yang belum membesar. Jadi Al-Quran menggunakan kata ini dalam bentuk tunggal dan jamak. Tifil ini merujuk kepada anak yang baru sampai dengan usia di mana dia telah pun mengenali aurat. Aurat ni sampailah dia mengenal tentang aurat. Berbeza dari bentuk jamak yang disebut sebagai atfal. Ia biasanya merujuk kepada anak-anak yang telah mengetahui sedikit sebanyak berkaitan dengan seksual, berkaitan dengan aurat. Kerana itu kalau kita perhatikan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah sebut dalam surah Nur ayat 59, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza balagha al-atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Kalau anak-anak kamu telah mencapai usia baligh, maka hendaklah mereka minta izin sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka, orang dewasa, meminta izin untuk memasuki kamar, bilik ayah, ibu dan sebagainya, bilik orang lebih tua sebagai contohnya. Jadi perkataan atfal digunakan dalam konteks yang berbeza dengan tiflun. Telah kita lihat dalam ayat yang sedang kita bincangkan ni, ayat ke-67, beza daripada ayat ke-59 di surah An-Nur. Atfal di sini merujuk kepada anak-anak yang sudah pun memahami sedikit hubungan antara lelaki perempuan, masalah aurat, anggota-anggota sulit sebagai contoh. InsyaAllah ada peluang nanti kita akan membuka surah Nur, kita lihat konteks penggunaan yang berbeza daripada ayat yang sedang kita bincangkan sekarang. Jadi penyebutan gambaran kejadian manusia ini tak lain tak bukan supaya timbul dalam diri manusia rasa insaf bahawa Allah SWT yang menjadikannya lebih memahami, dan sebab itulah Allah SWT mengkehendaki mereka ni beriman. Dengan sebab itu harus mereka, wajib ke atas mereka untuk mentaati perintah Rasul yang diutuskan kepada mereka, dan kepada orang yang datang kemudian sekalipun mereka harus memahami tuntutan kewajipan tersebut. Kemudian ada ayat ke-68, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walladhi yuhyi wa yumitu fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka bila dia menetapkan satu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Demikianlah Allah menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada, melalui proses yang tertentu. Allah menciptakan manusia dengan proses yang dikemukakan dalam ayat lepas. Dia juga berkuasa melakukan perkara yang lain, menjadikan makhluk yang lain, membangkitkan manusia yang telah mati, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Kerana tuntutan Allah SWT ni, penjelasan di sini, fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bila menetapkan satu benda, maka madailah kepadanya berkata jadi, jadilah dia. Jadi firman Allah di sini kun fayakun, gambaran tentang kemudahan, cepatnya mencipta sesuatu bagi Allah SWT. Ayat ini mengandungi maksud Allah tidak memerlukan waktu, tak memerlukan alat, tak memerlukan apa jua perkara-perkara yang membantunya untuk mewujudkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Semuanya dah ada dalam ilmu Allah SWT. Kejadian manusia yang kompleks yang telah kita bincangkan pada kuliah terdahulu, dengan jarinya terus susun rapi, tidak sama panjang,
suhu badannya tetap, kalau kurang sikit boleh jadi kena penyakit, kalau tinggi sedikit dia akan demam. Lihat begitu hebatnya ciptaan Allah SWT ni, pernah kita bincangkan dari perspektif Harun Yahya kuliah yang terdahulu. Jadi di sini Allah SWT memilih dua huruf, iaitu kaf dengan nun, untuk menggambarkan mudahnya dan cepatnya, bahkan lebih cepat, lebih mudah dari apa yang terbayang dalam fikiran kita. Kerana Allah ni tidak memerlukan kepada kata kun pun untuk mencipta, tapi niat tamsilkan, nak bagi kepada kita kemudahan untuk faham dan simplify benda ni. Ayat ni bermaksud memberikan ilustrasi tentang kuasa Allah SWT yang tiada taranya, yang tiada bandingannya. Dengan sebab itu, jangan kita menduga bahawa semua ciptaan Allah SWT tercipta dengan cepat. Tidak, kita harus faham ciptaan Allah SWT cipta dalam waktu yang Allah kehendaki. Ada yang seketika, ada yang mengambil proses yang lama. Semuanya bergantung kepada kehendak Allah SWT dengan hikmah kebijaksanaan. Kan kita dah bincang sebelum ni bahawa alam semesta ni diciptakan Allah SWT dalam tempoh 6 hari. Kemudian datang ayat yang ke-69. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Alladhina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Idil aghlalu fi anaqihim was-salasilu yushabun. Fil hamimi thumma fin nar yusjarun. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, bagaimana mereka dipalingkan? Adalah orang-orang yang mendustakan Alkitab dan apa yang kami utus dengannya rasul-rasul kami. Kelak mereka akan mengetahui tentang belenggu, ketika belenggu pada leher masing-masing bersama dengan rantai-rantai, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian dalam neraka mereka dibakarkan. Tuan-tuan, ayat ni kembali berbicara tentang golongan yang memperdebatkan ayat-ayat Allah SWT, menolak utusan para Nabi yang diutuskan kepada mereka. Kita nampak berulang-ulang kali dalam surah ini diulangi pernyataan tentang debat kaum musyrikin terhadap ayat Allah SWT. Berulang-ulang pula jawapan dan keterangan Al-Quran untuk menjelaskan kekeliruan dan silap faham mereka. Kini kelompok yang sedang kita bincangkan ayat ini menghadapi mereka sekali lagi. Tapi kali ini tidak pula menguraikan bukti-bukti kebatilan kepercayaan kaum musyrikin ni, kerana pembuktian yang lalu sudah pun cukup untuk menjelaskannya. Di sini yang diuraikan adalah ancaman terhadap mereka. Jadi Allah berfirman, apakah engkau Muhammad atau siapa pun tidak merasa hairan kepada golongan yang memperdebatkan secara batil ayat-ayat kami? Bulan terdahulu kita dah bincangkan bagaimana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, melalui kawasan melihat padri yang sedang duduk dalam gereja. Pakaiannya lusuh, dia tidak bercampur dengan manusia lain, dia tidak berusaha untuk menikmati, menghayati nikmat-nikmat Allah SWT. Ada makanan yang dia tidak boleh sentuh, yang berdarah umpamanya, dia tidak boleh berkahwin. Aminatun nasibah tasla naran hamiyah. Alangkah ruginya golongan ini. Segala nikmat diciptakan di atas muka bumi ini untuk dia nikmati, dihayati, dirasakan sekadarnya, tapi dia tidak mahu langsung. Dia menolak segala-galanya. Takkah Sayyidina Umar menangis melihat golongan seperti ini? Dan tanya kepada para sahabat, mengapa Sayyidina Umar menangis? Bukankah dia seorang Kristian? Jawapan Sayyidina Umar benar, menangis kesihan melihat dia tabah dalam kesesatan. Walaupun dia ada akal yang digunakan Allah SWT, nampaknya potensi akal tersebut tidak digunakan dengan betul, maka dia menjadi hamba kepada hawa nafsu. Dia menjadi hamba kepada syaitan. Dia menjadi mangsa kepada penipuan dan penganiayaan syaitan terhadapnya. Tentu ada satu pandangan menarik dikemukakan oleh para ulama tafsir, contohnya Ibn Jarir Tabari dalam tafsirnya. Dan kata-kata ini bersumberkan daripada seorang tabi'in yang terkemuka namanya Muhammad bin Sirin, bahawa ayat alam tara ila alladhina yujadilun, alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Kata beliau, ayat ini menunjukkan kepada golongan yang mengikut hawa nafsu ni. Dan kita dah belajar dalam kuliah terdahulu, hawa nafsu ni tuan-tuan, maksudnya al-hawa ni lain daripada hawa. Orang perempuan namanya Hawa itu mengambil berkat nama isteri Nabi Adam itu Hawa, waw alif hamzah, ha pedas. Tapi hawa, orang Melayu sebut hawa nafsu ni bukan sama dengan puan Hawa, nama seseorang perempuan itu. Ini kita kena bezakan, belajarlah bahasa Arab tuan-tuan.
bahasa Arab. Antara kitab bahasa Arab yang wajib kita pelajari untuk menguasai ilmu ini ada dua buku. Satu nama Matan Ajurumiyah, satu Matan Al-Bina. Matan Ajurumiyah ini, Matan Al-Bina, kedua-duanya telah ditulis semula dengan baris yang lengkap sempurna, alhamdulillah, oleh Ustaz Wan Muhammad Nasir hafizahullah. Ada peluang nak belajar bahasa Arab, miliki kitab ini, minta tuan guru mengajar. Kalau boleh guru boleh mengajar kitab ini, alhamdulillah. Kalau tak boleh mengajar kitab ini, jadilah guru yang boleh mengajar kedua-duanya. Barulah kita mampu menguasai memahami bahasa Arab itu dengan baik dan sudut untuk menguasai bahasa Al-Quran maksudnya. Jadi hawa ini maksudnya mailun nafs ila syahwah, cenderungan jiwa kita untuk syahwat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, sebenarnya perkataan hawiyah, hawa ini merujuk pada hawiyah. Hawiyah adalah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Hawiyah ni maknanya jurang api neraka yang dalam. Hawiyah ni lebih kepada jurang, gaung. Jadi kalau kita mengikut hawa nafsu tanpa tapisan akal dalam ayat yang lalu yang telah kita bincangkan, maka dia lebih senang untuk binasa sebenarnya. Tanpa kawalan akal, iman sebagai panduan, maka mekanisme berfikir seorang itu akan rosak. InsyaAllah kita akan huraikan dan kuliah akan datang. Untuk kali ini pandangan Muhammad bin Sirin, mufassir level selepas sahabat yang cukup penting untuk kita hayati kefahamannya kepada Allah SWT. Bagi orang sepertinya tabi'in yang hebat, tentulah dia ambil pada guru-gurunya seperti Ibn Abbas, Ibn Umar, Abu Hurairah, isteri Nabi sallallahu alaihim ajma'in. Maka tentulah pandangan ni ada asasnya. Nanti kita akan lihat pandangan Muhammad bin Sirin insya-Allah di samping mengenali data lanjut tentang kehidupan beliau. InsyaAllah dalam kuliah akan datang, siapakah beliau ini, menariknya kita mengkaji kehidupan salafus salih sehingga kita menyambung pada kuliah akan datang. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.